Buletin Selatan 10 Mac 2015. Universiti Awam kini dikenali sebagai UA. Sistem MQS akan digunakan di seluruh Universiti Awam. Kamus digital untuk golongan cacat penglihatan bakal dibangunkan. MCA Johor dalam proses kenal pasti calon PRU 14. Dan akhir sekali, Johor Sasar 2018 bebas dadah bagi pejabat awam negeri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Istilah Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA tidak lagi akan digunakan untuk merujuk Universiti Awam, sebaliknya akan diganti dengan istilah Universiti Awam UA berkuat kuasa serta-merta. Ini diputuskan melalui mesyuarat jawatan kuasa Naib-Naib Chancellor dan Rektor GNCR dalam usaha memartabatkan status Universiti Awam dalam negara. Pengerusi JNCR yang juga merangkap Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis, Profesor Datuk Dr. Kamarudin Hussein berkata, jawatan kuasa itu sebulat suara mahu istilah IPTA ditukar kepada UA bagi memberi pengiktirafan status yang lebih berprestij kepada Universiti Awam. Semua universiti yang terdapat di seluruh negara selepas ini akan dikenali sebagai Universiti Awam, UA. UA yang mana istilah Institusi Pengajian Tinggi Awam digunakan jika merangkumi kolej komuniti dan juga politeknik lah. Ya. Jadi kita yang 20 ni dipanggil UA. Yang termasuk kolej komuniti dan juga politeknik dipanggil IPTA. Beliau memberitahu media selepas mempengerusikan mesyuarat JNCR di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Pelaksanaan istilah ini akan melibatkan sebanyak 20 buah universiti awam dan lebih 60 kolej komuniti dan politeknik, antaranya Universiti Malaya, UTM, Universiti Malaysia Sabah UMS dan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Dalam perkembangan lain, JNCR bersetuju menggunakan sistem penyataan kelayakan Malaysia MQS di seluruh universiti awam di Malaysia bermula tahun ini. Menurut pengerusinya, MQS merupakan diploma tambahan yang mengandungi maklumat terperinci berkenaan aktiviti yang disertai pelajar seperti khidmat sosial, persatuan dan lain-lain program sepanjang tempoh pengajian. Penggunaan MQS, Diploma Supplement ni merupakan dokumen tambahan selain pada scroll dan juga transkrip yang mengandungi maklumat terperinci berkenaan program yang diambil termasuk tahap learning outcome, proses jaminan kualiti, badan akreditasi dan status institusi. Ianya juga bertujuan memudahkan mobiliti pelajar ke luar negara dan sebagainya. Jadi kita akan menggunakan MQS dipanggil Diploma Supplement ya. Okey. Ini bagus Jadi pelajar kita ada dia punya, selain daripada sijil semua sekali, dia ada MQS. Beliau berkata demikian sewaktu sidang media selepas menghadiri mesyuarat jawatan kuasa Naib Chancellor Rektor di Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai. Turut hadir Naib Chancellor Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, Profesor Datuk Dr. Shahrin Sahib dan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Datuk IR Dr. Wahid Omar. Seramai 16 perwakilan dari Universiti Awam Malaysia hadir pada mesyuarat berkenaan yang membincangkan beberapa agenda utama seperti pertukaran gelaran Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA kepada Universiti Awam UA. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI akan menyediakan kertas cadangan untuk menggalakkan pelajar-pelajar sekolah untuk menyertai 4 bidang pengajian merangkumi sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dan seterusnya, kelima, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, iaitu STEM, yang mana kita telah meminta dalam JKNC supaya UPSI menyediakan kertas cadangan untuk menggalakkan pelajar-pelajar sekolah mempunyai minat yang tinggi terhadap 4 bidang pengajian itu, iaitu sains, teknologi, engineering dan juga matematik, supaya semua UA diminta mengambil beberapa sekolah menengah sebagai sekolah angkat dan seterusnya membantu membangunkan makmal STEM dengan menggunakan pendekatan MBOS dalam pembangunan makmal ini. Jadi dengan cara ini, macam kalau saya di Perlis, saya akan mengambil anak angkat sekolah-sekolah menengah ini dan makmal kita ada makmal sains, kejuruteraan, kita bawa supaya pelajar-pelajar ni dia datang minatnya, sebab sekarang bilangan pelajar yang mengambil sains makin berkurangan.
Jadi dengan cara itu perhubungan di antara universiti dan juga komuniti di dalam sekolah-sekolah menengah ni akan dapat kita tingkatkan lah. Jadi ini yang telah kita setujui lah. Universiti Teknologi Malaysia UTM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka DBP akan membangunkan sebuah kamus dewan digital versi e-braille khas buat golongan cacat penglihatan. Menurut Naib Chancellor UTM, Datuk Dr. Wahid Omar, sekumpulan penyelidik e-braille dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UTM akan menukar sebanyak 65 jilid kamus dewan edisi keempat yang maklumatnya akan dimasukkan ke pemacu pena komputer. Untuk dijemakan kepada buku elektronik yang berbentuk seakan pemacu pena komputer. Saya tak tahu lah kalau ada contoh ke. Nanti kita boleh tunjuklah, press tengok. Jadi digital lah, secara digital. Jadi jadi hari ini kita alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada pihak DBP, dan kami juga di UTM ingin juga menyatakan bahawa salah satu usaha, mungkin kita boleh kategorikan ini sebagai salah satu usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu lah, di mana penggunaan dia mungkin pada orang Melayu saja, mungkin boleh dikembangkan kepada orang lain yang nak belajar bahasa Melayu, even orang yang kurang berupaya dari segi penglihatan. Jadi ini saya rasa satu innovation lah. Katanya projek ini akan dimulakan secepat mungkin dan dijangka mengambil masa selama 6 bulan untuk siap. Beliau memberitahu pemberita semasa sidang media di majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM di Dewan Sultan Iskandar UTM Skudai. Projek kamus e-braille tersebut dibangunkan selepas mendapat permintaan tinggi daripada mereka yang cacat penglihatan semasa menjalankan aktiviti mempromosikan Al-Quran Braille oleh pihak UTM. Kamus dewan yang bakal menelan belanja antara RM200,000 hingga RM300,000 itu boleh dibaca dengan menggunakan alat panel e-braille bersama pemacu pena. Sementara itu, Dekan Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UTM Profesor Mahdia Dr. Muhammad Hussein memberitahu pasukan penyelidik memerlukan dana sebanyak RM300,000 bagi membiayai projek kamus e-braille tersebut. Dia sebenarnya bergantung juga kepada kemampuan dana kita lah. Kalau kita dana mencukupi, saya jangkakan tak lebih 6 bulan kita akan siap lah. Dana anggaran berapa? Kita sebenarnya sedang mencari dana. kita mempower lah kalau ada mana-mana institusi nak membantu, kami sangat berbesar hati. Perlukan berapa tu? Saya rasakan sekitar 200-300 ribu insyaAllah cukup. Dia sebenarnya lebih kepada untuk menggaji kita punya researcher untuk tukarkan dalam bentuk digital. Proses penyelidikan tersebut dibangunkan menerusi dana yang disalurkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Pembangunan Masyarakat KPWKM. Sementara itu, Ketua Pengarah DBP Datuk Dr. Awang Sarian berkata, projek Kamus Dewan e-braille itu juga merupakan dilihat sebagai perspektif baru bagi dunia penerbitan. Katanya penyampaian ilmu kepada semua peringkat dan kaum masyarakat di negara ini merupakan tanggungjawab sosial Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dalam memperkasakan bahasa Melayu. Penerbitan bahan terbitan DBP ke dalam bentuk digital braille ini insya-Allah membuka perspektif baru dalam industri penerbitan bahan ilmiah. Hal ini disebabkan ilmu yang terkandung dalam bahan bacaan dan rujukan dapat dibaca dan dirujuk oleh segenap lapisan masyarakat, termasuk golongan orang kelainan upaya. Dengan demikian, matlamat DBP untuk menyampaikan ilmu kepada segenap lapisan masyarakat dan golongan dapat direalisasikan dengan penerbitan ini. Dan kamus digital e-braille ini merupakan wahana ilmu, cirikan interaktif dan informasi yang memberikan nilai tambah dalam penerbitan DBP dengan sokongan pihak UTM. Menurut beliau, ia selaras dengan usaha kerajaan dalam mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2020 dari aspek penerbitan jumlah buku sekaligus merapatkan jurang ilmu antara pelbagai lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dengan Universiti Teknologi Malaysia UTM di Dewan Sultan Iskandar UTM Skudai. Perjanjian persefahaman antara DBP dan UTM merupakan agenda di bawah projek penerbitan berpakej anjuran DBP. Paparan berita selanjutnya kembali selepas ini.
Kembali semula. MCA Johor telah mula mengorak langkah awal untuk mengenal pasti calon-calon berwibawa yang boleh mewakili parti itu pada pilihan raya umum ke-14 nanti. Pengerusinya Datuk Dr. Wee Ka Siong berkata, kesemua 17 bahagian telah dipanggil untuk menyenaraikan senarai calon berkenaan kira-kira 2 minggu sebelum Tahun Baru Cina baru-baru ini. Beliau yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Timbalan Presiden MCA itu berkata, lebih penting lagi calon berkenaan boleh menjadi juara rakyat dalam menangani isu di tempat masing-masing. Ketika ditanya sokongan masyarakat Cina terhadap BN ketika ini, beliau berkata sokongan kini semakin baik dan masyarakat sudah mengetahui mereka tertipu dengan dakwah pembangkang pada PRU lalu. Beliau berkata ketika ini pihaknya tidak boleh mengumumkan peratusan calon muda dan lama yang akan diketengahkan itu dan ia akan diumumkan bila tiba masanya nanti. Bagaimanapun difahamkan seorang daripada 17 pemimpin bahagian tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Kerajaan negeri menyasarkan 2018 sebagai tahun bebas dadah dalam kalangan kaki tangan kerajaan terutama dengan pelaksanaan saringan air kencing wajib terhadap golongan itu di negeri ini. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Datuk Ayub Rahmat berkata, kerajaan negeri mewajibkan seluruh penjawat awam menjalankan ujian saringan air kencing itu sejak tahun lepas. Beliau berkata kerajaan negeri serius menangani perkara itu dan usaha ini akan dibuat secara besar-besaran menerusi program Johor Bebas Dadah yang bakal dilancarkan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin bulan depan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Hari Anti Dadah Kebangsaan peringkat negeri Johor. Katanya sejak awal tahun ini 2,154 kaki tangan kerajaan negeri menjalankan ujian saringan air kencing dan mendapati 6 orang positif dadah. Beliau berkata tahun lepas 18 kaki tangan kerajaan negeri didapati positif dadah daripada 5,376 orang yang menjalani ujian saringan air kencing. Selain itu, kerajaan negeri turut menggalakkan firma swasta di negeri ini untuk turut mewajibkan ujian saringan air kencing kepada kaki tangan mereka selaras dengan usaha kerajaan negeri mencegah aktiviti gejala dadah. Menurutnya, RM850,000 diperuntukkan pada tahun lepas dan tahun ini bagi melaksanakan program membantras, operasi dan ujian saringan air kencing bagi membasmi gejala dadah daripada berleluasa. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus mengikuti perkembangan kami di www.tvselatan.com.my dan jangan lupa untuk #kawan awak. Salam takzim.